Salam sejahtera murid-murid. Cikgu harap kamu semua sehat-sehat dan gembira selalu. Sebelum itu, mari kita baca KSB dan SB bersama-sama. KSB kita pada hari ini ialah mengenal pasti ciri-ciri pantun. Manakala SB kita pula ialah yang pertama, saya boleh melafazkan pantun. Dan SB yang kedua ialah saya boleh mengenal pasti ciri-ciri pantun. Sebelum kita mula belajar, cikgu minta kamu sediakan buku teks Bahasa Melayu tahun 2, lembaran kerja, dan alat tulis. Baiklah, pada hari ini, cikgu akan teruskan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 2, aspek seni bahasa, pantun, dan kita akan merujuk pada buku teks muka surat 30 dan 47. Mari kita buka muka surat 30 dalam buku teks. Pada muka surat ini, cikgu yakin dan percaya kamu sudah pun belajar tentang ciri-ciri pantun. Mari kita ulang kaji sebentar, apakah yang dikatakan ciri-ciri pantun yang mempunyai pembayang maksud dan juga maksud. Mari kita baca pantun seia sekata. Rangkap yang pertama. Batu geliga, batu permata, cincin suasa di dalam peti. Jiran tetangga, saudara kita, setiap masa perlu dihormati. Mari kita lihat peta pokok yang berada di bawah ini. Ciri pantun mestilah mempunyai pembayang maksud dan juga maksud. Dalam rangkap yang pertama, baris pertama dan baris kedua, batu geliga, batu permata, cincin suasa di dalam peti. Baris pertama dan kedua ini merupakan pembayang maksud, manakala jiran tetangga saudara kita setiap masa perlu dihormati. Baris ketiga dan baris keempat dalam pantun ini merupakan maksud. Baiklah murid-murid, kita lihat ciri pantun yang pertama, mestilah mempunyai pembayang maksud dan juga maksud. Mari kita lihat ciri pantun yang seterusnya pada muka surat 47. Baiklah, pada muka surat 47 ini, pantun utamakan kebersihan diri yang mempunyai 4 rangkap pantun. Mari kita baca rangkap pantun yang pertama. Masak kari si ikan kaci, potong bersegi sayur umbut. Peralatan diri hendaklah suci, berus gigi dan sikat rambut. Baiklah murid-murid, seperti yang murid-murid sedia maklum, cikgu sudah menjelaskan sebentar tadi mengenai rangkap pantun. Dalam rangkap pantun, ia mestilah mempunyai 4 baris. Baris yang pertama, baris yang kedua, baris yang ketiga, dan baris yang keempat. Keempat-empat baris ini mewakili satu rangkap pantun. Coba murid-murid lihat suku kata yang berwarna merah pada setiap baris pantun ini. Ci, but, ci, dan but. Mari kita baca info bahasa tentang rima akhir yang terdapat pada bahagian bawah muka surat ini. Rima ialah bunyi yang sama pada huruf atau kata akhir dalam sesuatu rangkap pantun. Ini bermaksud pada baris yang pertama dan yang ketiga, rima akhirnya mestilah sama, manakala baris kedua dan keempat pantun rima akhirnya juga mestilah sama. Jika murid-murid lihat, suku kata akhir baris pertama dan baris yang ketiga adalah sama, yaitu ci. Manakala baris yang kedua dan keempat, suku kata akhirnya adalah sama, yaitu but. Ini bermaksud rima akhir EB adalah sama dalam rangkap pantun ini. Baiklah, kita teruskan dengan membaca rangkap pantun yang kedua. Mawar mekar disinari mentari, petik
setangkai si gadis desa. Baju bertukar setiap hari, tubuh memakai baru selesa. Jika murid-murid lihat dalam rangkap yang kedua ini, setiap baris ayat ditandai dengan lambang palang. Lambang palang ini merupakan jeda. Murid-murid, mari kita baca tentang jeda dalam info bahasa. Jeda ialah hentian di tengah baris pantun. Dalam pantun kedua di atas, jeda ditandai dengan lambang palang. Oleh itu, murid-murid dapat melihat setiap baris ditandai dengan lambang palang. Coba lihat, mawar mekar ditandakan dengan tanda palang di sebelahnya. Petik setangkai ditandakan dengan tanda palang di sebelahnya. Petik setangkai ditandakan dengan tanda palang di sebelahnya. Baju bertukar ditandakan dengan tanda palang di sebelahnya. Dan tubuh memakai juga ditandakan palang di sebelahnya. Baiklah, tanda palang ini menandakan jeda. Baiklah murid-murid, di sini cikgu ingin menjelaskan selain rima akhir, terdapat juga rima di bahagian tengah baris ayat. Contohnya, mawar mekar. Contohnya di sini, mawar mekar sama dengan baris yang ketiga, baju bertukar. Begitu juga dengan baris kedua, yaitu petik setangkai, dan baris keempat, tubuh memakai. Di manakah rima akhir yang sama? Mekar dan bertukar. Begitu juga untuk baris kedua dan keempat, setangkai dan memakai. Selain mempunyai rima di tengahnya, rima akhir juga adalah sama, yaitu mentari, hari, desa, selesa. Baiklah, itu ialah rima dan juga jeda dalam ciri pantun yang kedua. Seperti yang cikgu telah jelaskan sebentar tadi, baris yang pertama dan baris yang kedua merupakan pembayang maksud. Seperti dalam rangkap yang ketiga ini, mari kita baca bersama-sama. Kain lusuh bawah ke dapur, boleh dibuat pengalas kaki. Kasut dibasuh, kemudian berkapur. Cantik dilihat, tidak berdaki. Baris yang pertama dan yang kedua ini merupakan pembayang maksud. Kita teruskan pula dengan rangkap yang keempat. Rumpun pandan melindung telaga, daunnya lebat bertingkat-tingkat, seluruh badan bersih terjaga, barulah sahabat hendak mendekat. Baris yang ketiga dan yang keempat merupakan maksud. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu yakin dan percaya bahwa murid-murid sudah paham mengenai ciri-ciri pantun. Ciri pantun yang kedua, ia mestilah mempunyai rima akhir dan jeda. Baiklah, secara ringkasnya ciri-ciri pantun terdiri daripada 4 baris ayat dalam setiap rangkap pantun. Biasanya, setiap baris mempunyai 8 hingga 12 suku kata. Baris pertama dan yang kedua merupakan pembayang maksud, manakala baris yang ketiga dan keempat merupakan maksud pantun. Rima akhir mewakili EB, dan jeda yang berada di tengah baris pantun. Baiklah murid-murid, sekarang kita masuk dalam latihan pula. Cikgu minta kamu sediakan alat tulis dan pastikan kamu telah pun mencetak lembaran kerja ini. Sila baca arahan soalan. Kenal pasti ciri-ciri pantun, kemudian jawab soalan berikut. Terdapat 4 pilihan jawaban, yaitu rima akhir, maksud, pembayang maksud, dan jeda. Untuk pengetahuan murid-murid, 4 rangkap pantun dalam latihan ini cikgu ambil daripada buku teks Bahasa Melayu muka surat 47. Cikgu sangat yakin dan percaya murid-murid boleh menyiapkan latihan ini dengan baik karena kita telah pun mempelajari
4 ciri pantun sebentar tadi. Murid-murid perlu mengenal pasti ciri-ciri pantun yang kita telah pelajari sebentar tadi, kemudian tuliskan jawaban pada ruang yang disediakan. Seperti biasa, cikgu ingin pesan kepada murid-murid supaya memastikan ejaan dan tanda baca adalah betul. Sekian saja pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu berharap murid-murid dapat menyiapkan latihan ini dengan baik dan kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Sekian dan terima kasih.